Assalamualaikum dan salam hormat. MG Flash edisi 2 petang bersama saya, Arina Azbar. Berita utama. Pengasas dan pengerusi eksekutif kumpulan KK Supermart dan Superstore Sendang Berhad, Datuk Seri Chai Kikan memohon ampun dan maaf kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Menurut hantaran terkini di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, sesi menghadap berlangsung selama 15 minit di Istana Negara hari ini. Katanya, Datuk Seri Kikan memohon maaf kepada Seri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam berhubung isu penjualan token tertera kalimah Allah. Menurut kenyataan itu, Sultan Ibrahim bertitah menekankan semua pihak termasuk KK supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import. Tegas Sultan Ibrahim, Baginda tidak mahu perkara sedemikian berulang. Dalam pada itu, Baginda juga menegaskan supaya tiada lagi pihak yang mengambil kesempatan di atas isu tersebut dan menghasut rakyat. Polis percaya hanya seorang individu terlibat dalam kejadian molotov koktail di cawangan KK Mart Sungai Isap, Kuantan sehingga menyebabkan berlaku kebakaran kecil Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Wan Muhammad Zahari Wan Busu berkata, maklumat itu diperoleh berdasarkan beberapa rakaman kamera litar tertutup CCTV di sekitar lokasi kejadian. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kes berkenaan diminta tampil bagi membantu siasatan dan kes disiasat mengikut Seksyen 435 Kanun Kesesaan iaitu hianat dengan api. Pada 30 Mac lepas, cawangan KK Mart yang baru beroperasi 2 minggu itu dipaling bom petrol daripada individu tidak dikenali sehingga menyebabkan 4 rak jualan serta beberapa barangan jualan rosak. Selepas KK Mart, Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh kini mengajak orang ramai untuk memboikot produk keluaran syarikat Alif Shukri pula. Ia susulan tindakan selebriti dan usahawan kosmetik itu mengeluarkan video pendek lagu raya yang dilihat keterlaluan terutama di tengah bulan Ramadan. Ini bukan kali pertama. Ini dah banyak kali dah Datuk Alif buat. Malah pada tahun 2022 telah didakwa di mahkamah dan kes itu masih lagi berjalan hingga ke hari ini atas kesalahan yang sama. Takkanlah setiap tahun nak buat, lepas tu nak minta maaf. Tak boleh jaga ke sensitiviti orang umat Islam di kala bulan Ramadan ni? Menurut beliau, teaser video tersebut tidak sensitif terhadap kemuliaan bulan Ramadan. Katanya, tindakan Alif Shukri membenarkan penari lelaki berpakaian mencolok mata dan menari tanpa ada perasaan segan silu, seolah-olah tidak menghormati kemuliaan bulan Ramadan. Susulan kes keracunan makanan berkaitan pengambilan kupang di Port Dickson, Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Sembilan, Kasim Tawi berkata, keputusan makmal bagi sampel kupang dan air laut dijangka diketahui esok. Menurut Kasim, pihaknya juga telah mengeluarkan arahan kepada penternak kupang untuk tidak mengutip dan menjualnya sehingga keputusan makmal diperolehi. Bercakap kepada Sinar Harian, beliau berkata, berdasarkan pemantauan di beberapa lokasi jualan kupang, didapati tiada lagi penjual yang menjual makanan laut berkenaan. Katanya, kes seumpama itu tidak pernah direkodkan sebelum ini di perairan Port Dickson. Sehubungan itu, pihaknya bekerjasama dengan Persatuan Nelayan untuk melakukan pemantauan. Menurut Kasim, terdapat 19 penternak kupang berdaftar di perairan Port Dickson dengan hasil sekitar 4 tan setahun dan 300 kg sebulan. Makanan laut itu dijual pada harga pasaran RM10 sekilogram dan boleh diperoleh di perairan Pasir Panjang dan Linggit. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melaksanakan 3 operasi khas menjelang sambutan Aidilfitri 1 hingga 20 April ini bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya semasa musim perayaan. Pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Lokman Jamaan berkata, operasi pertama membabitkan larangan kenderaan perdagangan untuk berada di jalan raya 2 hari sebelum dan selepas raya. Menurutnya, selain mahu mengelak risiko kemalangan maut, larangan tersebut bertujuan memastikan kelancaran serta tidak mengganggu lalu lintas semasa musim perayaan nanti. Mengulas lanjut, Lokman berkata, operasi khas kedua yang dilaksanakan membabitkan penunggang motosikal di seluruh negara. Manakala, operasi ketiga pula tertumpu kepada kesalahan-kesalahan utama menggunakan telefon pintar semasa memandu
tidak memakai telefon yang keledar serta tidak memotong barisan. Pelakon, pelawak dan pengacara veteran Jaafar On, 73 tahun, menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultan Idris Shah Serdang kira-kira jam 11.30 pagi tadi. Berita pembagian Jaafar atau nama sebenarnya Jaafar On Awang disahkan oleh anak angkatnya, Muhammad Hanif Hashim. Menurut Hanif, urusan proses pengurusan jenazah dan pengebumian masih dalam perbincangan bersama keluarga arwah. Terdahulu, media melaporkan Allahyarham ditahan di ward Hospital Sultan Idris Shah Serdang sejak kemarin akibat berlaku pendarahan semasa membuang air besar. Allahyarham juga sebelum ini mengakui mengalami masalah injap jantung yang mengakibatkan kakinya membengkak. Keadaan itu memaksanya menggunakan kerusi roda sejak 6 bulan lalu. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Lebih banyak berita terkini dalam siaran berikutnya petang ini. Saya Arina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.